Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita pada bab Nahu, yang mana semalam kita baru lepas satu pengajian bab Ism Ghairu Munsharif. Macam saya cakap sebelum ni, ini hanyalah ulangan. Jadi walaupun kita huraikan sedikit laju tak apalah, sebab kita ada pelajaran yang sebelum ni saya bersama Ustaz Agong, itu yang betul-betulnya, dan ini hanyalah ulangan. Jadi kadang-kadang ada tempat yang kami ringkaskan. Jadi kalau nak tengok yang lebih mendalam lagi, boleh tengok playlist kita yang lama lah. Okey. Jadi sebelum, dan hari ni kita akan mulakan bab baru. Bab yang hari ni adalah bab Zanna dan saudara-saudaranya. Jadi sebelum kita mulakan majlis kita, kita akan mulakan dengan bacaan doa daripada Ustaz Omar, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين ولا تجعلنا من العلماء الفاسقين اللهم ذكرنا مما نسينا يا الله اللهم ذكرنا مما نسينا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita akan tengok dekat buku bab Zanna ni. Baik. Jadi hari ni bab Zanna kan. Kita buka pada buku Tabel Nahwu Al-Fatih pada muka surat yang ke-89. Baik. Ni bab baru, bab Zanna, okey. Jadi CS ni maknanya saudara-saudaranya. Zanna dan saudara-saudaranya ni beramal. Maknanya ada amal. Macam inna, amal dia menasabkan isim merupakan khabar. Kalau kana merupakan isim menasabkan khabar. Kalau Zanna dan saudaranya ni pula, apa amal dia? Menasabkan dua maf'ul. Maknanya setelah Zanna ni dia ada dua maf'ul lah. Okey. Dan Zanna punya saudara-saudara ni terbagi dua. Kalau macam Kana ni tak ada. Kana, Inna ni tak terbagi pada dua. Semua macam sekali je. Tapi yang Zanna ni dia ada terbagi kepada dua. Pertama, af'alul qulub. Iaitu maknanya apa? Pekerjaan hati. Dan lagi satu, af'alul tahwil. Iaitu makna menjadikan. Okey. Maknanya macam kalau pekerjaan hati ni dia fa'al, memang fa'al, tapi datang daripada hati kita. Faham tak? Kalau untuk af'alu tahwil ni pula, dia menjadikan. Menjadikan ni tak termasuk dalam af'alul qulub lah, pekerjaan hati. Okey, jadi kita tengok apa makna af'alul qulub ni, pekerjaan hati ni. Okey, kita tengok af'alul qulub kan. Af'alul qulub ni pun ada dua jenis. Af'alul yaqin dengan af'alur rajhan. Af'alul yaqin ni dia kasih fa'al dia kasih bermakna yakin. Okey. Kita tengok kat sini. Af'alul yaqin kan. Jadi kita tengok ada ra'a, alima, dara, ta'alam, alfa dan juga wajada. Okey, kita tengok. Dia semua bermakna yakin. Tetapi
Bukan setiap kali kalau kita jumpa ta'alam, semua ni ta'alam, lepas tu alimah, ra'a bermakna yakin. Jadi tak semualah. Macam ta'alam ada kadang-kadang kita kasih makna dia belajar. Kan? Cuma kalau dia dah apabila dia dah bertukar menjadi saudara-saudara kepada zonna ni, dia akan mengubah makna menjadi yakin. Automatik dia beramal lah. Amal menasabkan dua fi'il. Contohnya apa? Kita pakai contoh ra'a. Okey. Ra'a telah yakin. Siapa yang telah yakin? Al-mu'minu. Al-mu'minu ni jadi fa'il kepada ra'a. Lepas tu Muhammadan ni jadi maf'ul yang pertama. Kan amal zana ni menasabkan dua maf'ul. Jadi Muhammadan ni adalah maf'ul pertama kepada ra'a. Lepas tu Rasulah mudhaf, Allahi mudhafun ilaih kan. Lepas tu yang ni dia jadi maf'ul yang kedua untuk ra'a. Jadi memang itu je lah. Kalau untuk zana dan saudaranya ni, dia akan menasabkan dua maf'ul. Contohnya macam ni. Alim tu alimah lah, tu jadi fa'il. Alim tu saya yakin. Allah jadi maf'ul yang pertama. Maf'ul yang pertama. Qadiran yang jadi maf'ul yang kedua lah. Ni asal kena letak alif ni patutnya. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada buku, boleh letak qadiran alif Jadi ini maf'ul pertama dan ini maf'ul yang kedua. Jadi itu amal zannah lah. Dia akan ada dua maf'ul setelah dia. Jadi yang maf'ul yang dua tu memang akan jadi maf'ul kepada fi'il ni lah. Okey. Ni kita ambil contoh sikit je sebab semua memang sama bermakna yakin. Cuma dia nak bagi tahu kat sini, inilah dia saudara-saudara zannah yang bagi kita makna yakin. Yakin tu kan af'alul qulub. Yakin tu datang daripada hati, kan? Kita tak perlu buat pun untuk yakin. Kita akan menggunakan hati kita untuk meyakin. Jadi af'alul yakin, pekerjaan bermakna yakin ni. Yakin ni maknanya dengan hati kita sendiri. Sebab itulah dikata af'alul qulub. Okey. Af'alul qulub ada terbagi dua, af'alul yakin dengan af'alul rajhan. Af'alul yakin, okey dah, kita dah baca. Inilah dia. Ra'a, alima, dara, ta'alam, alfa, wajada. Jadi ini semua fi'il-fi'il ni semua bermakna yakin lah. Lepas tu kita tengok af'alul qulub yang jenis yang kedua, ada af'alul rajhan. Af'alul rajhan ni dia bermakna apa? Menyangka. Okey. Jadi inilah dia zana ni macam ibu dia lah. Zana dan saudara-saudaranya sama macam kana. Jadi zana ni dia akan menasabkan dua maf'ul macam biasa. Zanna Ahmadu faridatan maridatan. Zanna telah menyangka. Siapa yang telah menyangka? Ahmadu. Ahmadu jadi fa'il. Faridata maf'ul yang pertama, maridatan maf'ul yang kedua. Jadi kalau kita nak tulis kod dekat maf'ul yang pertama dengan kedua ni, kita tulislah dekat atas dia mim fa, lepas tu tulis satu. Lepas tu kalau maridatan ni kod dia kita tulislah mim fa, lepas tu tulis nombor 2. Okey. Kod dia. Macam ustaz pernah mengajar Ahmadu kan ada pakai fa. Okey, macam tu. Fa alif kan, fa'il. Sama macam ni, haja at-tilmizu al-ustaza zahiban. Telah menyangka at-tilmizu seorang pelajar menyangka apa? Akan ustaznya. Akan ustaznya zahiban, pergi. Maf'ul pertama dan ini maf'ul yang kedua. Dan inilah zanna, haja, khala, hasiba, za'ama dan juga anda. Dia ada dia punya lagu. Semalam pun kita dah guna dah lagu ni. Nanti insya-Allah petang nanti kita akan ulang balik Dia banyak sikit fi'il dia. Jadi dah ada dua. Ada af'alul yaqin dengan af'alul rajhan. Jadi zanna dan saudaranya nanti bagi pada dua je. Af'alul qulub dengan af'alul tahwil. Af'alul qulub ni, pekerjaan-pekerjaan hati ni terbagi kepada dua. Satu yang bermakna yakin, satu yang bermakna menyangka.
Jadi yang bermakna yakin ini fa'il dia, dan yang bermakna menyangka ini adalah fa'il dia. Ada khas dia lah. Jadi sebenarnya ada setengah fa'il tu maknanya ada makna asal lah, macam alima asal dia maknanya tahu, ta'allama maknanya belajar, kan. Tapi apabila dijadikan zanna menasabkan dua maf'ul, dia akan dia akan kasih makna lain lah. Okey, lepas tu ni pula af'alul tahwil. Dia bermakna menjadikan. Bermakna ja'ala lah. Ja'ala ni dia asal makna memang menjadikan lah. Tengok, kalau taraka asal dia bukan makna menjadikan. Taraka ni macam tinggalkan. Macam itulah taraka. Contohnya apa? Sayyaratil himmatu as-sabra sahlan. Jadi ini apa ni lah, contoh pun sama juga, dia menasabkan dua maf'ul juga Okey. Baiklah, lepas tu ini fa'il sayyara ni adalah fa'il. Sayyarat adalah fa'il, al-himmatu ni adalah fa'il, dan as-sabra ni adalah maf'ul. Adalah maf'ul yang pertama. Okey. Sahlan ni adalah maf'ul yang kedua. Okey. Dia sama je. Dia walaupun ada terbahagi kepada tiga jenis, tapi yang terbahagi tu perbezaan dia hanyalah makna lah. Okey, hanyalah makna. Tetapi daripada segi i'rab ataupun susunan dalam ayat tak sama, menasabkan dua maf'ul. Ittakhadhal kafiru al-asnama alihatan. Ittakhadha al-kafiru, ittakhadha fi'il madi, al-kafiru. Siapa yang menjadikan? Al-kafiru, orang kafir. Menjadikan akan apa? Al-asnama. Menjadikan kalau bahasa Arab, kalau untuk Jawa punya kod untuk fa'il ni sopo lah Kalau untuk maf'ul pakai ing. Dulu kami belajar lah dengan ustaz-ustaz daripada Indonesia. Tapi kalau nak pakai bahasa Arab, pakai penulisan dekat buku, macam biasa fa alif, lepas tu ini mim fa, boleh letak mim fa yang lepas tu nombor 1. Yang maf'ul yang kedua ni mim fa, lepas tu letak nombor 2. Okey. Okey, jadi telah menjadikan. Siapa yang telah menjadikan? Al-kafiru, seorang kafir. Menjadikan akan apa? Berhala-berhala. Menjadikan berhala-berhala sebagai apa? Sebagai Tuhan. Maf'ul pertama, maf'ul yang kedua. Inilah dia pembahagian-pembahagian zanna ni. Lepas tu kita tengok latihan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat latihan, kita perlu cari mana zanna dan mana dia punya apa ni? Maf'ul lah. Contohnya kalau kita tengoklah kita tengok kat sini. Contohnya apa? Alfa itu ni af'al yang mana? Alfa. Alfa ni dia adalah termasuk kepada af'alul yaqin lah. Okey. Untuk alfa. Lepas tu jadi fa'il. Alfa itu. Tu fa'il. Lepas tu dah ada fa'il, mana maf'ul dia? Al-jiddah. Al-jiddah maf'ul. Wa du'a. Wa ni huruf ataf, kena ikut samalah. Dia ikut jiddah kan. Wa du'a. Okey. Jadi bukan ini maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua, bukan kalau kita belajar lagi tinggi sikit pasal nahwu ni, waw ataf dengan ma'tuf alaih ni dia menjadi maf'ul. Dia menjadi maf'ul yang pertama untuk alfa itu. Lepas tu sulamaini,
Sulamaini jadi maf'ul yang kedua. Lil falahi adalah jar majrur biasa je lah. Sulamaini, okey. Maknanya apa? Saya yakin kesungguhan dan doa. Dia yakin kesungguhan dan doa dua tangga untuk kejayaan. Dua cara untuk ataupun dua jalan untuk kejayaan lah. Lil falah ini dia bukan maf'ul lah, dia just jar majrur biasa je. Okey. Baik, itu saja untuk penerangan Zonna dan saudaranya daripada saya. InsyaAllah saya akan kembalikan kepada Ustaz Omar untuk menerangkan dengan lebih jelas lah. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi begini, bagi yang mulia bulan Ramadan. Kita bersama-sama puasa insya-Allah bulan Ramadan, dan juga kita belajar ilmu nahwu dengan saraf. Supaya kita mudah faham bahasa Arab lagi kan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan semua daripada bahasa Arab. Jadi hari ini kita belajar, semalam kita sudah belajar apa tuan-tuan? Sudah belajar isim ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. I'rab-i'rabnya kita pun dah faham, dah tahu. Dan hari ini marilah kita belajar, sama-sama kita belajar zanna dan saudara-saudaranya. Zanna dan saudara-saudaranya. Dan zanna ni terbagi dua, af'alul qulub dengan af'alut tahwil. Tahwil ni mengubah, menjadikan ataupun mengubah maknanya. Jadi sekarang zanna ni dengan saudara-saudaranya dia perlu dua maf'ul, dia perlu dua maf'ul ya. Dia perlu dua menjadi, dia menasabkan dua isim, dan af'alul qulub dia bagi dua, af'alul yakin dengan af'alur rajhan. Apa tuan-tuan, apa makna af'alur rajhan? Af'alur rajhan ini dia bagi makna menyangka, tapi menyangka lebih ke ada. Contoh zanantu zaidan, zanantu zaidan hadiran, macam tu. Lepas itu maknanya dia sangka Zaid itu hadir dalam kelas, tapi maknanya dia sangka saja. Maknanya mungkin dia dalam sangka dia ada juga Zaid tak hadir pada kelas, tapi dia menyangka Zaid hadir pada kelas tu lebih banyak. Sebab itu panggil rajahan. Rajahan tu lebih banyak lagi daripada yang tak ada. Rajahan, rajih dengan marjuh. Arab panggil rajih, marjuh. Rajih maknanya dua-dua perkara ni syak-syak sama-sama, tapi perkara mana yang rajih, perkara mana yang rajih yang lebih diutamakan, jadi lebih sangka lagi. Marjuh tu yang dia tak sangka kepada sebelah ni sangatlah. Okey, sekarang kita ni datanglah kita tulis untuk kita belajar praktik tulis ya tuan-tuan ya. Oh, jatuh. Jatuh ya. Okey. Jadi sekarang kita akan mulakan dengan af'alul qulub. Dia zanna wa akhawatuha, zanna wa akhawatuha tunsabu maf'ulaini. Dan zanna ni ada, dan saudara-saudaranya ada bagi dua ya. Satunya af'alul qulub. Af'alul qulub ya. Af'alul qulub. Jadi af'al apa? Af'al qulub apa? Af'alul qulub ni daripada hati kita. Contoh tayakkantu ini daripada hati lah. Yakin tu daripada hati. Ataupun alim tu saya mengetahui maknanya daripada hati semua. Contoh yang ra'a, kalimah ra'a ni salah satu daripada zanna wa akhawatiha kan, saudara-saudara zanna kan. Ra'a Muhammad, ra'a Zaidun. Kita tulis Zaidun
Muhammadan Rasulullah. Oke. Sekarang ra'a. Ra'a fi'al apa tuan-tuan? Ra'a fi'al apa? Siapa tahu? Ra'a adalah fi'al madi. Fi'al madi mubniyah, mubni atas fathah, mubni atas fathah. Tapi fathah dia muqaddarah ya Kak. Ya ni fathah dia muqaddarah. Jadi ada fi'al kita perlu apa? Perlu fa'al. Perlu fa'al. Fa'al dia jadi dia baca apa tuan-tuan? Fa'al dia baca rufu' ya. Zaidun. Fa'alnya fa'al bagi fi'al ra'a. Fa'il. Fa'il. Fi'al sudah ada fi'al, ada maf'ul dan kita perlu ada maf'ul. Perlu ada maf'ul dan di sini maf'ul dia bayan kita hari ini maf'ul dia ra'a fi'al ra'a ni dia perlu satu maf'ul ke perlu dua maf'ul. Jadi kita nak jawab dia perlu dua maf'ul. Perlu dua maf'ul sebab apa? Sebab dia adalah saudara-saudara zanna punya. Sebab dan zanna dengan saudaranya semuanya perlu dua-dua maf'ul ya. Sekarang kita tengok Muhammadan. Muhammadan kenapa baca nasab? Kenapa baca nasab? Sebab dia adalah maf'ul bagi ra'a. Maf'ul bagi ra'a. Sebab maf'ul dia baca nasab ya. Maf'ul. Tapi dia sekarang ni kita perlu doakan Muhammadan ni jadi maf'ul yang pertama. Kita tulis tulis semua aja lah. Tulis yang secara cukup. Saya tak tulis ringkas. Kalau nak tulis ringkas tulis mim dengan fa saja kan, maf'ul dengan fa saja. Tapi saya tulis maf'ul terus sajalah. Macam ni supaya tuan-tuan boleh tulis terus ikut. Supaya kita tak tulis ringkas. Siapa nak tulis ringkas, tulis ringkas. Siapa tak nak tak apa. Tapi saya akan tulis penuh secara penuhnya bagi maf'ul awal. Kita letaklah nombor 1, maf'ulun awal. Dia adalah maf'ul pertama ya. Maf'ul pertama bagi Zaid, bagi ra'a. Muhammadan ni maf'ul pertama. Rasulullah. Sekarang Rasul ni jadi apa tuan-tuan? Sebelum dia jadi maf'ul kita kena fikir dia jadi apa? Kita tak boleh terus cakap dia adalah jadi maf'ul. Sekarang kita kalau kita cakap dia maf'ul yang kedua, jadi lafaz Allah ini, lafaz Allah dia akan jadi apa? Itu kita kena pening tu. Sebab itu kita tengok dulu sebelum dia jadi maf'ul dia jadi apa? Sebelum dia jadi maf'ul, rasulah. Sekarang di sini rasulah ni mudhaf, lafaz Allah ni di mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih hukumnya baca baris bawah selama-lamanya. Sekarang kita tulis dulu tulis hurai dulu. Jadi dia adalah mudhaf mudhaf. Ni lafaz Allah ini mudhaf ilaih. Sekarang mudhaf ilaih kita kan sudah maklum tahu mudhaf ilaih adalah dua isim yang asing-asing tapi bergabung balik bersambung. Jadi dua isim itu jadikan satu isim. Mudhaf ilaih sekarang sudah kira jadi isim dah, satu isim dah. Lepas tu kedua-dua ni mudhaf ilaih ini dia akan jadi apa tuan-tuan? Dia akan jadi maf'ul yang kedua. Jadi maf'ul yang kedua. Kita padamkan mudhaf ilaih kita sudah tahu ya. Kita padamkan mudhaf ilaih. Rasulah mudhaf, lafaz Allah ini mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih dia akan jadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Nombor Arab dua tulis macam ni. Kalau nombor kita tulis macam ni dua. Ni nombor Arab. Kita belajar Arab, kita belajar juga tulis nombor Arab ya sekali ya. Belajar pun semua kena tulis nombor Arab sekali ya untuk kita praktikkan kita. Maf'ul yang kedua. Sekarang terjemah macam mana? Ra'a Zaidun Muhammadan Rasulullah. Ra'a ini dia kan daripada af'alul qulub. Af'alul qulub ni berhati. Jadi dia terbagi mana yakin. Kalau tidak kalau guna dia bukan guna af'alul qulub, dia akan bagi mana lihat saja. Mana? Lihat. Tapi lihat macam mana? Zaid itu lihat Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Zaid dia yakin Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada af'alul qulub ya. Af'alul qulub. Dan lagi contoh ta'allamat Hindun.
Ta'allamat. Ta'allamat. Hindun. Ustazah. Ustazah aliman, ha? Ta'allamat. Ta'allama. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, ha? Ta'allamat. Sekarang ta'allamat fi'al apa tuan-tuan? Ta'allamat nih. Siapa tahu fi'al apa? Pelajar-pelajar siapa tahu nih adalah fi'al apa? Hah? Fi'al madi. Fi'al madi. Sigha, kalau tanya sigha apa? Sigha wahid muannas ghaib. Wahid muannas ghaib. Tapi ta'allamat. Kenapa ta'allamat? Hindun ini nama lelaki ke perempuan? Nama perempuannya tuan-tuan, walaupun dia tak ada alamat ta'nis, tak ada ta marbutah. Tapi nama ni guna untuk perempuan seperti Zainab. Seperti Zainab. Tengok tak ada apa? Tak ada ta marbutah ataupun ta ta'nis semua ya. Ni panggil muannas ma'nawi. Muannas ma'nawi ni guna bagi perempuan. Ni Hindun ni perempuan. Dan ta'allamat ni fi'al madi maklum. Fi'al madi maklum. Dan dia perlu fa'alnya fi'al madi maklum, ha? Fi'al madi. Fi'al madi. Fi'al madi. Sekarang fi'al madi apa? Fi'al madi maklum ya. Hindun dia fa'al. Dia kena baca apa? Baca rufu'. Baca rufu'. Hindun fa'al. Hindun fa'al bagi ta'allamat. Ta'allamat ustazaha. Ustazaha. Ustazaha sebelum dia jadi maf'ulnya pertama, sebelum dia jadi maf'ulnya pertama, dia akan jadi mudhaf dulu. Ustaz mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Saya tulis letak sedikit baris bawah ni ya, barisan bawah ni. Ni adalah mudhaf. Ini nampak ya. Ni adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Dan kedua-duanya sekarang sudah jadi satu kalimah nih. Satu kalimah, dia adalah maf'ul yang pertama. Maf'ul pertama, maf'ulul awal. Arab panggil maf'ulul awal. Maf'ul awal. Maf'ul awal bagi ta'allamat, sebab ta'allamat adalah saudara-saudara zannah. Saudara zannah. Faham? Dan saudara zannah ini dia perlu dua maf'ul. Dia perlu dua maf'ul. Kalau kita tak faham. Contoh kita ni tak ada aliman, kita tak tulis aliman. Kita hanya berhenti di sini saja. Kita terjemah dengan terjemah. Ta'allamat Hindun ustazah. Sekarang ta'allamat dia, kalau kita terjemah af'alul qulub pun tak betul. Sekarang Hindun itu yakin ustaz dia. Ustaz dia. Hindun itu seorang perempuan itu dia yakin ustaz dia. Apa ustaz dia? Apa berlaku pada ustaz dia? Apa akan jadi pada ustaz dia? Jadi itu tak cukup kalau kita ni hanya kita sebut sampai ustazah saja. Bahkan sebab ta'allamat ni dia pada fi'al yakin, dia perlu dua maf'ul. Dia perlu dua maf'ul. Kita ni cukup sekadar ustazah saja dia takkan faham maknanya. Contoh, Hindun itu dia yakin ustaznya. Apa ustaznya? Yakin ada apa ustaznya? Contoh, kalau kita letak payah letak aliman, kita boleh letak ghaniyan. Letakkan khabar bagi ustaznya ya. Sekarang ta'allamat, jadi Hindun itu dia yakin ustaznya aliman. Aliman tu yani orang yang alim, Sekarang kita tak nak letak alim saja, kita letak lain. Kita ambil untuk fikir mana lain lagi. Contoh ustaz dia alim lah. Ustaz jadi ustaz pasti rasanya ilmu pasti ada kan. Dia apa? Ghaniyan. Ghaniyan. Ni ghaniyan ni dia jadi apa? Ghaniyan jadi maf'ul yang kedua bagi ta'allamat. Jadi maf'ul yang kedua. Jadi Hindun itu dia yakin ustaz dia seorang yang kaya, ataupun lain lagi, maf'ul lain lagi. Fakiran. Fakiran mana maklumnya, mana bahasa Melayu kita pun ada ya. Fakir miskin, fakir kita guna juga ya. Fakiran, jamilan, handsome. Semua kita boleh letak
Kita tak mestinya kita letak aliman saja. Ustaz sudah alim dah, tapi kita nak bagi tahu orang lain lagi, ustaz kita ni kaya ke miskin ke, handsome ke tak handsome. Itulah ni sekarang jadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Kalau sekadar maf'ul yang pertama saja tak cukup. Ta'allamat Hindun ustazah. Hindun itu dia yakin ustaznya, ustaznya apa tak tahu. Tu saja. Jadi tak fahamlah. Sebab itu dia perlu dua maf'ul supaya bagi orang yang dengar itu faham. Bagi orang yang dengar itu faham ya. Ta'allamat. Ni kalau di af'alun qulub kita terjemah yakinnya. Kalau tidak, kalau bukan af'alun qulub dia terjemah belajar. Ta'allam tu saya belajar. Ta'allam tu min hada ustaz. Min hada ustaz. Saya belajar dari ustaz ini ya. Okey ya, boleh faham ya insya-Allah. Sekarang kita pulanglah kepada af'alu rajhan. Af'alu rajhan. Af'alu rajhan ni dia bagaimana menyangka jenis syak, syak. Tapi menyangka ni af'alu rajhan macam tadi saya mula cakap, af'alu rajhan tu dia melebihkan. Dia melebihkan sebelah. Contoh zanna Zaidun amran ghaiban. Zanna ya. Zanna itu daripada af'alul qulub dan dia bagian yang kedua, bagian af'alul rajhan, bukan af'alul yakin. Af'alul yakin tu dia bagaimana mesti. Hati kita ada dua jenis. Contoh kita ada af'al qulub ada dua, yakin dengan zon. Yakin tu dia pasti. Yang zon satu lagi dia menyangkalah. Contoh zanna. Kita terus terjemah misal contoh zanna terus ya. Zanna mana apa tuan-tuan, mana aja menyangka ya. Zanna. Saya tak boleh beri, nanti saya tanya-tanya belajar. Saya boleh baca macam mana, boleh ingat tak? Ni kita pun dah belajar semalam dah. Okey, sekarang jadi siapa yang sanggup diri baca jumlah ini? Tuan-tuan boleh cuba baca juga. Kalau sempat bolehlah tulis komen. Dah sama dengan baris, letak dalam komen, kami akan baca. Tengok kita ni tulis betul ke tak, kita faham ke tak faham. Siapa yang sanggup baca insya-Allah? Siapa? Okey, Uzaifah, bismillah. Baca macam mana? Saya akan tulis, beri ikut kamu baca. Tengok kamu boleh faham ke tak? Silakan. Zanna ru Zaidan. Okey, Zaidan ghaiban. Okey, bagus. Alhamdulillah belajar faham. Kenapa di sini tak baca tanwin? Boleh bagi tahu sebab. Kenapa tak baca tanwin? Bahkan kamu baca beri satu saja. Ghairu munsharif. Alhamdulillah ghairu munsharif ya. Ghairu munsharif kita baru belajar semalam ya tuan-tuan. Ghairu munsharif tidak terima tanwin dan juga tidak terima kasrah ya. Kalau ada boleh terima tanwin. Boleh terima kasrah bila dia dimasuk ke alif lam ataupun bila dia jadi mudhaf. Tapi dalam keadaan jar dah. Kalau tiba-tiba masuk alif lam, dia terus baca dari bawah tak? Dia ikut i'rab, dia ikut seperti i'rab isim mufrad. Isim mufrad. Rufu' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Itu Umar ni adalah isim ghairu munsharif. Jadi kita tak baca tanwin, kita baca beri satu saja. Dan dia adalah fa'al bagi zanna. Fa'al bagi zanna. Alhamdulillah syukur pada Huzaifah. Boleh faham. Faham. Alhamdulillah. Ni zanna fi'al apa? Fi'al madi. Fi'al madi. Fi'al madi ya. Fi'al madi. Fi'al mudhari'nya apa tuan-tuan? Fi'al mudhari'nya yazunnu. Zanna yazunnu. Zanna yazunnu ya, fi'al mudhari'. Kalau kita nak letak yazunnu pun tak masalah. Tak semestinya kita letak fi'al madi. Fi'al madi kita sudah maklum tahu, fi'al madi adalah fi'al yang bagaimana lampau, mana yang lepas. Mananya sekarang umat sudah sengka, sudah daripada 2 jam lepas, 3 jam lepas ataupun semalam punya zanna. Dia sebab apa? Sebab dia bagi terjemah mana lampau, mana yang lepas. Tapi kalau kita nak cakap sekarang ni umat tengah sengka ni, kita letaklah yazunnu.
Ya, yazunnu. Kita letak balik fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia terjemah sekarang ataupun akan datang. Jadi sekarang Umar dia tengah. Umar dia tengah menyangka Zaid itu dia gaib. Dia tak hadir kelas. Dia gaib mananya tak hadir kelas lah. Contoh dia gaib daripada kalangan belajar kawan-kawannya. Semua kawannya datang masuk kelas, dia seorang tak masuk. Tapi itu menyangka saja ya. Dia sekarang zanna yazunnu. Kalau kita nak letak fi'il mudhari' pun tak apa, fi'il madi pun tak apa, tapi ikut sekira makna yang kita nak lah. Kalau kita nak makna yang sudah lepas, kita letak zanna fi'il apa? Fi'il madi. Tapi di sini saya sudah tulis fi'il madi, kita padamkanlah fi'il mudhari'nya. Okey. Zanna fi'il madi. Umaru isim ghairu munsharif dan dia adalah fa'al, dan fa'al semua fa'al baca rufu' dan rufu' isim ghairu munsharif hanya dhammah beri satu saja, bukan tanwin sebab dia isim ghairu munsharif. Ya. Dan Zaidan dia jadi apa? Zaidan jadi maf'ul yang pertama. Maf'ul pertama. Ghaiban maf'ul yang kedua, ya. Tapi ghaiban daripada apa, tuan-tuan? Ghaiban daripada apa? Dia ghaib dari apa? Ghaiban anil fasli. Ghaiban anid dars lah, anid dars. An asalnya huruf mati ya, nun mati. Tetapi kalau kita nak hidup boleh hidup dengan kasrah ya, dengan kasrah. Anid darsi. Ani huruf jar, darsi majrur. Ni jar. Yani majrur. Majrur jadi isim yang dibaca jar ya. Majrur. Itu. Dia tengok dia perlu dua maf'ul kan, dia sudah ada maf'ul. Zaidan maf'ul pertama, ghaiban maf'ul yang kedua. Umar itu dia telah menyangka Zaid itu dia gaib daripada, dia tidak hadir. Jadi gaib mananya tak hadir daripada kelas. Jadi dalam kelas dia tak hadir ya. Itu menyangka saja. Dan dia akan melebihkan gaib ni. Okey, itu panggil af'alur rajhan ya, daripada af'alul qulub dia bagian af'alur rajhan, bagian yang kedua. Paham ya tuan-tuan? Boleh paham semua insya-Allah? Dan kita pulang balik kepada af'alut tahwil. Tadi kita sudah belajar af'alul qulub. Af'alul qulub ada dua, af'alul yakin dengan af'alul rajhan. Sekarang kita belajar af'alut tahwil. Af'alu at-tahwil. Tahwil itu mananya berubah ya. Tahwil. Af'alu tahwil. Af'alu tahwil ada apa? Ada af'alu tahwil macam ada sayyaratu al-himmatu sabaran sahla. As-sabra sahla. Kita ambil satu sayyara ya. Sayyarat. Kenapa baca sayyarat tuan-tuan? Al-himmatu. As-sabra sahlan. Sekarang siapa dia baca? Bismillah. Siapa boleh baca? Tuan-tuan perempuan boleh kita terus baca terus juga. Kita tengok kita baca juga. Jadi dia fi'al madi, lepas tu ni fa'al baca baris apa, kalau ni maf'ul baca baris apa. Kita kan sudah maklum tahu. I'rabnya fi'al madi adalah sayyarat. 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 Asalnya sayyarat tanpa baris mati ya, bukan sayyarati. Paham ya? Tapi kalau kita nak hidupkan, sebab kita nak sambungkan dengan alif lam ni kita boleh baca sayyarati ya. Sayyarati. Asalnya memang sukun nih asalnya. Sayyara, sayyaru, sayyarat. Paham? Mati kita mati ya. Tapi kalau nak hidupkan satu kalimah yang mati,
Karena ada kalimah yang selepasnya ada alif lam dan kita boleh hidupkannya dengan kasrah. Hidupkannya dengan kasrah. Contoh dalam Quran pun ada lam yakunil ladina kafaru, lam yakunil ladi. Asalnya lam yakun, beris mati nun tu. Tapi kita nak sambungkan, hidupkan, ada alif lam. Kalimah yang selepasnya ada alif lam. Boleh hidupkan dengan beris bawah. Nahu kita semuanya bawa keluar daripada Quran, kaidah-kaidahnya semua daripada Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sayyaratil himmatu. Al-himmah. Apa tuan-tuan mana al-himmah? Al-himmah tu mana cita-cita kita. Mananya keinginan kita ni, kita nak jadi apa? Nak jadi askar ataupun nak jadi ustaz, nak jadi tentera, nak jadi doktor, semua tu kan al-himmah tu panggil al-himmah. Yani yang cita-cita itu menjadikan mananya menjadikan as-sabra. As-sabra tu apa makna as-sabra? Kesabaran. Sekarang kita tengok i'rab dulu. Sayyarat dia fi'al madi. Al-himmatu fa'alnya. Fa'alnya baca rufu' tuan-tuan tengok rufu' beris rufu' ya. Dan as-sabara ini maf'ul yang pertama, dan maf'ul baca mansub, kullu maf'ulin mansubun. Okey, ini maf'ul yang pertama. Sahlan. Sahlan ini maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua ya. Nambu Arab ya, maf'ul yang kedua. Jadi cukup dah kan? Dia cukup ada dua maf'ul, perlu dua maf'ul, ada dua maf'ul. Sabara maf'ul pertama, sahlan maf'ul yang kedua. Sekarang terjemah sayyaratil himmatu, yakni cita-cita itu menjadikan kesabaran itu jadi senang, jadi mudah. Kalau kita ada cita-cita, contoh kita nak jadi askar, kita pasti akan latihkan untuk belajar kan? Untuk belajar dan lain-lain lagi. Banyak percubaan dan kita kena sabar, perlu sabar. Dan kalau kita ada cita-cita kita yang sungguh-sungguh, sabar itu sangat-sangat mudah bagi kita. Sebab apa? Sebab kita ada cita-cita yang kuat, nak jadi tentera, nak jadi doktor yang kuat ya. Al-himmatu dia menjadikan sabar itu mudah, Okey ya. Dan saya ada juga sedikit tambahan tuan-tuan, dia adalah kalimah a'ta. A'ta ada beberapa kitab ada sebut, tapi dalam kitab ni tak sebut, bukan terlalu banyak lah. Ada beberapa kitab ada sebut juga kalimah a'ta. A'ta mana apa tuan-tuan? A'ta mana memberikan. A'ta dia perlu dua maf'ul juga. Contoh a'ta Zaidun Amran. Ni Amran bukan Umara, ni Amran lain. Amran. Sekarang kita tengok maknanya. Kalau kita cakap dia perlu satu maf'ul, takkan faham maknanya ya. Contoh a'ta Zaidun Amran. A'ta memberi, Zaid itu memberi Amar, memberi Amar. Bagi apa tuan-tuan? Tak faham kan? Kalau kita sedekat ini saja kita tak faham. Kita berhenti kat Amar itu tak faham. Apa yang Zaid bagi kepada Umar? Apa yang Zaid bagi kepada Amar? Tak faham. Jadi dia perlu juga satu maf'ul lagi. Dia perlu dua maf'ul. Contoh bagi apa tuan-tuan? Dirhaman. Dirhaman. Ya, sekarang ada dua maf'ul. Dengan a'ta fi'al madi. Zaid fa'alnya ya. Zaid fa'al. Amran maf'ul pertama. Dirhaman maf'ul yang kedua. Tengok a'ta Zaidun Amran dirhaman. Zaid itu dia telah memberikan Amar dirham, satu dirham. Ya.
Kalau kita tak ada dirham, contoh kita tutupkan dirham. Kita cakap a'ta Zaidun Amran. Zaid itu telah memberikan Umar. Bagi apa tak paham? Jadi dia perlu dua maf'ul juga seperti af'alul qulub sana ya. Dirhaman ataupun qalaman ataupun kitaban, apa-apa saja ya kita nak bagi tahu Zaid itu bagi Umar apa. Ya. Ini sajalah yang saya nak tambahkan ya, tambahkan saya. Tuan-tuan boleh ambil manfaat faedah juga ya. Baik, insyaAllah kita akan tengok balik buku. Okey. Kita tengok pada muka surat yang ke-90. Baiklah. Jadi bab baru ni dia mudah sikit, dia menceritakan pasal isim domer saja dulu. Okey. Kita dah habis isim marfu', kita dah habis isim mansub. Dan sekarang ni dia nak menerangkan pasal isim apa pula? Isim-isim yang mabni. Isim mabni ni secara basic kita cakap isim ni tak berubah, kan? Tapi isim apa je yang mabni? Isim apa je yang tak berubah? Okey, jadi isim mabni adalah isim yang tidak menerima i'rab. Maknanya dia memang tak berubah lah walaupun dalam keadaan nasab ke, rafa' ke, jar ke. Okey. Lepas tu isim mabni dia ada 6 jenis. Apa? Ada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat dan juga isim fi'il. Jadi yang pertama ni isim dhamir lah. Isim dhamir ni apa? Kata ganti orang pertama, kedua ataupun ketiga. Macam orang pertama ni macam orang yang cakap lah, saya. Orang yang kedua ni macam mukhatab. Macam saya bercakap dengan Huzaifah. Huzaifah ni mukhatab lah. Okey, orang yang kedua. Lepas tu orang yang ketiga siapa pula? Macam saya dengan Huzaifah bercakap pasal Syukri. Jadi Syukri ni orang ketiga. Itulah dia nak bagi tahu. Kata ganti orang pertama, kedua atau ketiga. Lepas tu domain ni dia ada beberapa jenis lah. Yang jenis pertama domain munfasil. Domain yang apa? Yang boleh berada di awal kalimat atau terletak setelah illa. Senang cerita domain munfasil ni jenis domain yang macam dia akan ada tapi dalam jumlah tu dia macam satu je domain. Domain munfasil ni macam domain yang berpisah lah. Kalau domain mutasil ni pula apa? Domain yang tidak boleh berada di awal kalimat dan tidak boleh terletak selepas illa. Tapi kalau ikut makna asal, domain mutasil ni yang boleh bersambung. Macam mana yang boleh bersambung tu nanti kita tengok. Lepas tu domain baris, dia ada dua jenis, domain baris, domain mustatir. Domain baris ni domain yang nampak, mustatir yang tak nampak. Ini pun kita pernah belajar dekat bab fa'il dekat level 1 dah pernah belajar dah ni. Jadi dia nak bagi tahu apa dekat sini? Dia cuma nak bagi tahu bentuk-bentuk domain apabila dia jadi munfasil, apabila jadi mutasil. Okey. Itu je dia nak bagi tahu kat sini. Okey, pertama kita tengok yang munfasil dulu Dan apabila i'rab, contoh macam isim domain tu apabila munfasil, i'rab dia rafa' ke ataupun mansub, bentuk dia lain juga. Okey, kalau munfasil kita tengok dulu yang tak bersambung dengan fi'il kan. Okey, contohnya kalau domain marfu' ni dia boleh jadi mubtada' lah. Ana, nahnu, anta, antuma, ni semua single macam asal domain. Asal domain kalau kita kena hafal, kita nak hafal daripada sinilah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Semua dah kat sini. Ini domain munfasil.
Tapi domair munfasil ni digunakan apabila dalam keadaan rafa'. Dan domair munfasil yang mansub ni pula, dia penggunaan dia macam ni lah. Pakai apa? Iya, iyaya, iyana, iyaka. Ni apabila ana, dan ini apabila masuk domair nahnu. Ini masuk domair anta, ini bila antuma, ini bila antum, ini bila anti. Yang iyakuma, antuma, iyakunna bila masuk antunna. Iyahu untuk huwa, iyahuma untuk huma, iyahum untuk hum. Iyaha untuk hiya, iyahuma untuk sama juga untuk huma, dan iyahunna untuk domair hunna. Jadi kalau biasa mansub ni biasanya jadi maf'ulun bih lah. Maf'ulun bih yang tak bersama dengan fi'il. Ada je maf'ulun bih yang bersama dengan fi'il. Domair lah, domair, bukan isim zahir, isim domair. Macam mana yang bersama dengan domair? Okey, kita tengok dulu. Okey, jadi munfasil ni dia ada dua jenis, yang apa ni? Yang marfu' dengan mansub. Yang marfu' ni yang ni, yang mansub ni bila jadi macam ni lah. Dia ada dua jenis. Lepas tu yang berpisah kita dah tengok. Lepas tu yang lagi satu ni muttasil. Tapi dekat atas sekali dia tulis apa? Baris. Baris ni domain ni memang jelas. Tengok semua jelas. Ana semua boleh nampak. Iya, ya, iyana, kan? Maknanya semua jelas. Baris boleh nampak. Lepas tu kalau kita tengok dekat domain muttasil pula, muttasil ni maknanya domain yang bersambung. Bersambung dengan apa sebenarnya? Okey, pertama kita tengok marfu'. Biasanya kalau domair yang marfu' ni yang bersambung dengan fi'il, biasanya dia akan jadi fa'il lah. Okey. Tapi dia ada bentuk khas dia. Dia ada bentuk khas dia. Contohnya kalau kita nak jadikan domair ana ni sebagai fa'il, kan? Dan dia bersambung dengan fi'il, kita jadikanlah dia nasartu. Ni apabila masuk domair ana, ini macam ikut sinilah. Dia memang kasih contoh yang sama. Tengok, nasarta bila masuk domair anta, nasartuma bila masuk domair antuma, macam tu. Ya. Tapi ini semua apabila domair yang bersambung tu berbentuk sebagai fa'il. Tengok, dia bersambung dengan fa'il ni. Tapi dia akan menjadi apa? Fa'il kepada fa'il tersebut. Sebab itulah dipanggil sebagai isim domair muttasil yang bersambung marfu'. Kenapa i'rab dia rafa'? Sebab sebagai fa'il. Contohnya tu, na. Ini semua akan menjadi fa'il ni. Ya. Dan ini apabila domair muttasil yang mansub. Jadi bila mansub pula? Mansub ni apabila dia akan jadi maf'ul lah. Maf'ul. Tengok, dia tak boleh macam kita nak jadikan dia mansub, kita tak boleh letak. Okey, ni domair ana kan? Kita tak boleh letak nasar tu. Kalau nasar tu tak jadi maf'ul dia akan jadi fa'il. Jadi ada keadaan bila i'rab, bila domair yang bersambung dengan fi'il ni kita nak jadikan dia sebagai maf'ulun bih, kan? Bentuk dia dah lain juga. Contohnya apa? Nasarani, nasarana. Kalau yang ni, dia akan jadi nasartu, nasarna. Tengok ra dia pun mati. Ni tak. Ni macam nasarani, nasarana, nasaraka. Semua ra dia ni semua ada apa ni lah. Ada baris. Kalau yang jadi fa'il ni kebanyakannya tak ada baris. Tengok nasarti, nasartuma, nasartunna, kan? Ni apabila jadi maf'ulun bih. Jadi kalau kita nampak domair-domair yang macam ni, dia akan jadi maf'ulun bih lah. Walaupun domair nahnu dia macam sama je, na dengan na, tapi lain, ada beza. Kalau bila jadi fa'il ni, huruf sebelum dia tu kena sukun. Kalau yang ni tak, tengok. Na ni jadi maf'ul lah. Itu apabila mansub. Dan ada yang terakhir sekali apabila apabila isim domair ni dia bergabung dengan, okey, dua ni dah bergabung dengan fi'il. Apabila dia bergabung dengan huruf jar, dia isim domair ni dia ada je yang mutasil tapi dalam keadaan majrur apabila dia bersama dengan huruf jar lah. Contohnya apa? Huruf jar bi kan. Ni asalnya bi ba saja, tapi disebabkan dia masuk domair ana sekali kat situ, ada tambah bi, dia ada ya situ. Jadi ya tu dia menjadi isim majrur lah. Ya, domair ana tu. Tapi dan dia juga bersambung dengan fi'il, bersambung dengan apa ni, huruf jar. Ni li, lana. Tu apabila masuk domair nahnu semua ni, tiba-tiba lam dia akan jadi baris atas. Okey. Lepas tu alayya. Tengok, ni apabila masuk huruf jar ala. Min, ila, an, ala kan? Ala. Bila masuk domair ana jadi alayya, bila nahnu alaina, bila anta alaika. Lepas tu ini apabila masuk huruf apa? Okey, ni bukan huruf Ini apabila isim domair tu dia akan jadi mudhafun ilaih. Okey. Jadi majrur ni yang tiga ni dia akan bagi tahu ini apabila masuk huruf jar lah, bila dia bersambung dengan huruf jar. Tapi kalau yang start masuk kitabi semua ni dia akan jadi mudhafun ilaih.
Kita tak semestinya pakai kitabi je. Pakailah madrasati. Madrasah saya kan. Sebab apa nak kena jadikan, nak kasih contoh mudhafun ilaih? Sebab mudhafun ilaih, sebab domer pun boleh jadi mudhafun ilaih. Dan mudhaf ilaih kena i'rab apa? Kena i'rab jar. Okey. Ni bila jadi mudhaf ilaih lah. Kitabi, kitabuna, kitabuka, kitabukum. Semua apabila keadaan-keadaan ni semua jadi majrur okey. Lepas tu mutasil kita dah habis. Kita pergi ke mustatir pula. Baris kita dah habis, kita pergi mustatir. Domer yang tak jelas. Jadi dia ada dua jenis pula. Ada wajib dengan jaiz. Apa makna wajib dengan jaiz ni? Jadi makna wajib dengan jaiz ni apa? Makna wajib. Wajib ni dia mustatir. Domer dia tak nampak. Maknanya selepas lam fi'il tak ada penambahan. Tak ada penambahan huruf apa-apa. Tapi dalam tu memang wajib ada domer yang jelas. Maknanya macam dalam tu macam dah ada fa'il, wajib. Tapi kalau jaiz, okey, contoh kita tengok contoh wajib kan. Okey. Aktubu kan. Selepas lam fa'il dia tak ada huruf penambahan. Cuma apa yang dia tukar? Huruf mudhara'ah, hamzah. Walaupun dia mustatir, tak nampak, tapi kita dah confirm apabila huruf mudhara'ah ni dah tukar menjadi hamzah, dia automatik akan jadi makna ana. Maknanya fa'il dia tu adalah domer ana. Sama macam ni, nahnu, naktubu. Maknanya dia tak akan jadi domer hiya ke, huma ke. Walaupun mustatir, tak nampak penambahan dia. Lepas tu kalau anta pun sama. Anta ni, dia fi'il amar. Jadi fi'il amar ni, dia memang akan ada wajib lah. Akan ada domer mustatir kat dalam dia. Dan kita tahu apa dia punya domer. Contohnya macam uktub. Ini dalam dia dah ada domer mustatir ni. Tapi apa domer dia? Anta. Memang wajib anta lah. Okey. Itu sebab itulah dipanggil wajib. Memang walaupun dia adalah tak ada huruf penambahan, tetapi wajib dah ada domer dah kat sini. Memang kita wajib tahu. Macam itulah. Lepas tu kalau jaiz ni apa? Jaiz ni macam boleh lah. Boleh ni maknanya macam mana? Maknanya yaktubu. Contoh huwa yaktubu. Boleh jadi dekat domer, dekat yaktubu ni ada domer, dan boleh jadi juga dia tak ada domer. Contoh dia macam mana? Kalau kita kasih satu jumlah yang tak ada domer yaktubu Muhammadun al-kitaba. Jadi yaktubu cuma fi'il mudhari' biasa. Kalau ada domer dalam dia, maknanya domer tu jadi fa'il, tapi dekat dalam jumlah ni tak ada. Sebab apa? Yang jadi fa'il dekat dalam tu yaktubu Muhammadun kan. Muhammadun jadi fa'il. Jadi fi'il mudhari' ni memang kosong, tak ada domer. Yaktubu Muhammadun al-kitaba. Dan boleh juga jadi kalau dia ada domer kat dalam dia. Contohnya apa? Muhammadun yaktubu al-kitaba. Dia beza sikit je. Okey, sebab apa? Muhammadun tu kan jadi mubtada' kalau contoh yang kedua kan. Yaktubu fi'il mudhari'. Fa'il dia mana? Kita tak boleh cakap fa'il dia Muhammadun dah. Sebab apa? Fa'il ni kita kena cari selepas fi'il. Jadi dekat dalam dia tu ada domer huwa. Huwa tu jadi fa'il. Jadi nak kata dekat sini boleh jadi dekat dalam fi'il ni ada fa'il dia ataupun ada domer dia, boleh jadi juga dia tak ada. Okey. Jadi inilah dia jenis-jenis domer. Domer yang bersambung dan yang tak bersambung. Yang mustatir, yang baris, wajib dan juga jaiz. Okey. Lepas tu dekat muka surat 91 ada latihan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dah ada buku ni kat rumah, bolehlah tengok Contohnya apa? Ana ishtaraitu al-kitaba. Ana ni mubtada'. Ana ni domer apa? Kita cakaplah dia domer munfasil. Tapi domer munfasil apa? Marfu'. Dia macam ni lah. Dia boleh jadi mubtada'. Domer munfasil marfu'. Lagi satu i'rab dia ni kat sini jadi marfu' ni. Sebab apa? Dia mubtada'. Mubtada' kan marfu'. Ishtara fi'il madi tu. Ishtara itu jadi fa'il. Ni domer apa pula tu ni? Tu ni adalah domer marfu' yang muttasil, bersambung dengan fi'il. Ishtara ni fi'il madi, tu fa'il. Jadi dia bersambung dengan fi'il. Jadi tu ni kita panggil lah dia domer muttasil marfu'. Lepas tu al-kitaba jadi maf'ulun bi. Jadi cuma bab ni dia macam nak menjelaskan kita lagi lebih dalam tentang bab-bab isim domer ni lah. Okey. Jadi yang tak faham, ada setengah perkataan yang tak faham tu boleh cek dekat bawah ni. Dia kasih terjemahan sikit lah, tak banyak. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Omar kalau ada penambahan ataupun penjelasan.
alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukurlah. Kita tadi sudah belajar satu tajuk adalah af'alu qulub dengan juga af'alur rajhan, af'alut tahwinnya, tapi nama tajuk dia adalah zanna wa akhawatuha. Zanna wa akhawatuha. Jadi sekarang kita belajar isim mabni. Isim mabni ya, isim mabni ya isim yang tidak berubah-ubah. Dia tetap dia mabni, dia tidak ubah-ubah karena amil mana-mana saja. Dan isim mabni ini ada nama, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, dan isim fi'il Nah, hari ini kita juga mula daripada isim domir ya. Isim domir ni kita kan sudah tahu banyak dah yang ni. Alamat isim ada 4 yang kita belajar yang lewat pertama sekali. Dia adalah ada juga jenis bagi mana benda, contoh ana, hiya, anta, kita semua tu adalah domir lah tu. Jadi sekarang domir ni ada dua. Ada baris dengan mustatir, dan dia bagi pecah-pecah lagi ya. Baris ni ada dua juga. Baris ada dua, munfasil dengan muttasil. Munfasil ni dia pisah dengan fi'al lain-lainnya. Contoh pisah dia macam ni lah. Kalau muttasil dia akan gabung macam ni. Jadi apa isim munfasil, apa isim muttasil, insya-Allah saya akan hurai sedikit atas saburah atas papan tulis kita ya. Minta izin padam ni ya, padam contoh ni ya. Kalau kita belajar isim muttasil, isim munfasil. Domir muttasil dan domir munfasil ya. Domir muttasil ini adalah domir yang gabung ya. Dia sambung dengan fi'il yang lain, ataupun dengan isim yang lain ya. Jadi domir marfu, kita kena faham kita ada 3 jenis domir marfu, domir mansub, domir majrur. Dan tip-tip domir marfu dengan mansub ni dia ada munfasil dengan ada muttasil. Tetapi domir majrur hanya ada domir muttasil saja, domir munfasil tak ada. Jadi sekarang kita belajarkan domir marfu munfasil dulu. Domir marfu munfasil ada apa tuan-tuan? Ada 14. Ada 14 macam mana? Ada 14 contoh: ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu semuanya domir panggil domir marfu munfasil. Domir marfu munfasil ya. Domir kita ada semuanya ada 5 ya. Ada 5. Yang pertamanya domir. Tengok jelas, nampak jelas tak? Jelas ya? Alhamdulillah, nampak jelas ya. Domir marfu munfasil. Munfasilun. Domir marfu munfasil ada 14 ya. Ada 14. Yang macam contohnya huwa. Apa tu? Huma, hum. Huwa, huma, hum. Ni untuk apa tuan-tuan? Untuk ghaib. Untuk tiga ni untuk ghaib ya. Ghaib apa? Ghaib muzakkar. Ghaib muzakkarnya dia seorang lelaki, dia 2 orang lelaki, mereka lelaki ya. Ni seorang, ni 2 orang, ni ramai-ramai ya. Ini domir ghaib. Arab panggil domir ghaib muzakkar. Ghaib tu tunjuk orang yang ketiga. Lepas tu ada juga domir, sudah ada ghaib muzakkar, pasti ada domir ghaib muannas. Domir muannas macam mana? Hiya, huma, hunna. Tiga ini adalah domir
Ghaib ataupun ghaibah boleh ya. Muannas. Ni dia seorang perempuan, huma dia dua orang perempuan, hunna mereka perempuan. Mereka perempuan. Huma sini dan huma sini sama aja. Boleh guna untuk lelaki dan juga boleh guna untuk perempuan, Dan sudah ada 6. Ada lagi berapa tuan-tuan? Contoh ada juga 3 yang ni ghaib kita belajar hadir pula. Hadir tu orang yang kedua. Contoh anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Ini dalam kotak ni adalah domain apa? Domain hadir. Panggil hadir muzakkar. Anta, kamu seorang lelaki. Anta talibun. Kamu seorang pelajar. Antuma talibani. Itu domain rufu'. Domain rufu' munfasil ni dia berpisah dengan fi'al, dengan isim-isim lain, dia takkan sambung, dia takkan nyambungan. Contoh ni anta talibun. Kamu seorang pelajar. Tengok, dia memang berpisah, dia satu kalimah yang asing. Dia tidak bersambung dengan isim yang lain dan juga tidak sambung dengan fi'al ya. Itu sebab itu kita panggil munfasil. Okey, munfasil ya. Dia sebab munfasil ini dia berpisah. Ataupun kita contoh huwa abi. Dia ayah saya. Dengan huwa tu dia pun pisah dengan ayah saya, dia tak bersambung. Sebab itu kita panggil munfasil. Dia pisahkan dengan fi'al, dengan isim, dia tak bergabungnya. Sekarang kita sudah ada hadir. Minta maaf ya tadi jatuh mic. Takut tak dengar pula tadi tu. Tak perasan ya. Anta ni adalah domain munfasil, dia tidak bersambung dengan fi'al, dengan isim dia. Anta talibun, kamu seorang pelajar. Dan kita sudah ada hadir. Hadir itu terjemah kamu ya. Hadir jadi orang yang kedua. Ghaib itu orang yang ketiga. Orang yang kedua ni untuk laki, tika ni untuk laki ya. Tika ni untuk laki. Dan untuk perempuan macam mana? Ada juga untuk perempuan. Ada anti, antuma. Antuma seperti huma juga. Kedua-duanya guna sama-sama. Di sini antuma pun guna sama-sama. Antuma, antunna. Antunna. Tika ini adalah domir hadir muannas. Hadir muannas untuk perempuan. Jadi kamu seorang perempuan. Kamu berdua jenis perempuan. Kamu semua ramai-ramai perempuan ya. Dan last kali kita belajar apa? Sudah jadi orang yang ketiga. Pertama orang ketiga. Apa itu orang yang kedua? Orang yang pertama tu kita sendiri. Kita sendiri. Ada 2 saja. Ana, nahnu. Dua ni panggil apa tuan-tuan? Dua ni panggil mutakallim. Arab panggil mutakallim. Mutakallimun, orang yang bercakap. Ni boleh guna muzakkar pun boleh, perempuan pun boleh, muannas pun boleh ya. Contoh saya cakap ana, perempuan cakap pun ana, sama guna laki, perempuan guna sama-sama ana. Jadi orang yang bercakap. Orang yang bercakap tu orang tu perempuan, dia pun guna ana, laki pun guna ana ya. Ana maknanya saya, nanu maknanya kami ataupun kita. Kita terjemah ikut sesuai ya lah, ikut sesuai maknanya. Itu semuanya 14 domir marfu' munfasil. Domir marfu' muttasil lain lagi. Domir marfu' muttasil macam
ada dalam fi'al madi, fi'al lain-lain, fi'al mudhari', semua tu ya. Tapi dia ada yang baris, ada yang mustatid, ada yang baris, ada yang mustatid. Dalam fi'al madi hanya ada dua saja mustatid ya, hanya dua saja. Dhamir apa tuan-tuan? Dhamir huma, dhamir huwa dengan dhamir hiya. Fa'ala dengan fa'alat, kadaba dengan kadabat. Sekarang kita tengok fi'ala. Dhamir marfu', dhamir marfu' muttasil, muttasil. Dhamir marfu' muttasil, macam mana kita mendahulukan orang yang pertama dulu? Sebab dalam ilmu nahwu ni kita utamakan orang yang pertama, utamakan orang yang pertama dulu ya. Contoh darabtu. Darabtu, darabna. Darabtu, darabna. Darabtu, darabna ni dhamir apa ni tuan-tuan? Tu di sini dhamir marfu' muttasil. Dhamir marfu' muttasil ya, panggil dhamir marfu' muttasil. Dhamir marfu' muttasil. Kedua-duanya dhamir marfu' muttasil. Tapi ni dhamir mutakallimnya, dhamir mutakallim, kami, saya. Kami darabtu, saya telah pukul, saya. Ni dhamirnya, dhamir baris dia. Jelas-jelas nampak kat luar ya. Nampak ya, darabna. Lepas tu ada juga orang yang sudah orang yang pertama, orang yang kedua. Kita terjemah jadi orang yang kedua, darabta. Darabta, darabtuma. Darabtuma, darabtum. Boleh nampak Syahir? Dalam handphone boleh nampak ya? Darabtum. Semua ni orang yang kedua. Tapi untuk lelaki saja, ta ni, darabta, darabtuma, darabtum. Saya harap tuan-tuan nampak semua. Ta, tuma, tum. Ta, tuma, tum. Semua ni untuk hadir, hadir, muzakkar. Dhamir baris ya, dhamir baris. Lepas tu perempuan pula darabti sama. Cuma kita tukar baris ya. Darabti, darabtuma, darabtunna. Darabtunna. Ni dhamir baris dia ti ni. Dhamir baris ya. Dhamir marfu'. Dhamir marfu', apa makna dhamir marfu' tuan-tuan? Kita cakap dhamir marfu', dhamir marfu' tu dhamir fa'al. Dhamir fa'al, dia jadi fa'al. Contoh darabti, kamu telah pukul. Kamu seorang perempuan telah pukul. Maknanya siapa yang pukul? Kamu lah. Dhamir kamu yang pukul, orang yang pukul. Dan fa'al itu fa'al adalah orang yang pukul ya, orang yang buat orang yang buat. Darabti, darabtuma, darabtum. Ini hadir, hadir muannas, hadir muannas. Dan ada juga dua lagi dhamir baris, dua lagi dhamir baris bagi muzakkar dan juga dua untuk perempuan. Yang mustatid hanya ada dua saja, hanya ada dua saja. Contohnya daraba dengan darabat, dhamir huwa dengan dhamir hiya. Paham ya? Itu bagian dhamir marfu' muttasil. Tapi sekarang dhamir mansub muttasil, mansub muttasil dia maknanya dhamir mansub apa? Dhamir mansub. Jadi dhamir maf'ul, dhamir maf'ul. Dan muttasil ni adalah bersambung, bersambung. Contoh darabahu. Darabahu. Ni hu ini adalah dhamir mansub muttasil. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Paham ya?
Jadi domir hu ni adalah domir mansub muttasil. Dia tengok dia bersambung. Muttasil tu maknanya bersambung dan dia sambung dengan fi'al. Dia sambung dengan fi'al. Sekarang kita tulis balik semua. Tulis domir mansub muttasil. Domir mansub muttasil sepertinya darabani. 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 Ni ya ni adalah domir dia ni adalah domir mansub muttasil. Domir mansub muttasil darabani. Darabani yani dia telah pukul aku. Dia telah pukul aku. Aku jadi aku sini jadi maf'ul kan? Jadi kena buat, kena pukul. Darabani, darabana. 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 Tengok domir na ini adalah domir mansub muttasil. Mansub muttasil. Tengok dia semua disambungkan, dia sambung dengan fi'al dia. Sambung dengan fi'al. Itu domir mansub muttasil lah tu. Dan juga domir mansub munfasil ada dua. Ada juga domir mansub munfasil macam iya ya, iyana, iyaka, iyakuma. Itu semua ada dalam buku ya. Tuan-tuan boleh tengok rujuk pada buku kita balik. Dan tuan-tuan perempuan yang tak ada buku lagi, sila sambungkan dengan ada nombor handphone, kami akan bagi dalam komen ya. Kita belikan buku untuk lebih lagi manfaat. Mungkin kita tengok saja, ataupun kita tak ada buku, tak ada tulis, tak cukup. Jadi tak cukup untuk kita belajar. Belajar ni kita perlu ada kitab dengan ada tulis ya. Iya ya, iya ka, iya kumaha. Dia domir mansub juga, tapi dia domir mansub munfasil. Dia berpisah dengan fi'alnya. Contohnya iya ya, adapun iyaka. Iyaka ada dalam Quran ada. Selalu tiap-tiap hari kurang-kurangnya sehari kita baca 5 kali. Bukan 5 kali, 5 waktu. Dan satu waktu tu contoh jam zuhur kita baca 4 kali. Asar 4 kali. Maghrib baca apa? Maghrib 3 kali. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka ni domir apa tuan-tuan? Domir mansub munfasil. Dia tidak bersambung dengan fi'al. Dia tidak bersambung dengan fi'al ni. Tengok iyyaka ni. Iyyaka ni dia tidak bersambung dengan fi'al, tapi dia adalah domir mansub. Ini kepada kamulah kami bersembah. Dia ada ada biasa maknanya dengan makna nak butuhkah. Contoh satu lagi, dia domir mansub juga tapi muttasil. Dia tapi maknanya lain. Maknanya akan dia berubah. Contoh kita letak nak butuhkah. Nak butuhkah. Kan ni adalah domir apa? Adalah domir mansub muttasil kan? Domir mansub muttasil. Kita boleh tengok buku ya. Domir mansub muttasil, domir ka ni khitab, satu, kamu. Ini nak butuhkah, kami bersembah kepada kamu. Tapi tidak bermakna kami tidak sembah kepada yang lain. Tapi di sini kalau kita gunakan domir munfasil di sini hanya kepada kamulah kami bersembah. Hanya kamu saja ya Allah. Kami bersembah. Nak butuhkah kami bersembah kepada kamu. Tapi tidak bermakna yang kita tak bersembah kepada yang lain ya. Sebab itu dalam ajar Quran kita ada iyyaka na'budu, hanya kepada kamu kami bersembah ya. Maknanya dia khas, dia bertunjukkan khas seorang saja. Mungkin sedikit bisingnya sebab ada kerja kat luar. Tuan-tuan maaf ya. Kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh lain daripada domir apa? Domir mansub muttasil dengan domir mansub munfasil. Kita tengok domir muttasil, domir mansub muttasil. Domir mansub tulis macam ni ya. Domir mansub muttasil. Muttasil. Domir mansub muttasil. Dia kita bagi satu contoh lain. Darabtuhu.
Darabtuhu. Darabtuhu. Ha, dengan ni dhamir mansub muttasil. Dhamir mansub muttasil ya. Dhamir mansub muttasil. Ha, muttasil itu bersambungan, dia sambung dengan apa? Dengan fi'al, dengan fi'al. Ha, dhamir mansub muttasil. Dia dhamir mansub, apa maksud dhamir mansub? Dhamir yang dibaca nasab dan dia adalah maf'ulnya adalah maf'ul. Dhamir mansub muttasil. Jadi saya telah pukul dia. Saya telah pukul dia. Apa biasa dan kita ambil satu contoh lagi, dhamir mansub munfasil. Ha. Dhamir mansub munfasil. Dhamir mansub munfasil, kita iyahu. Iyahu darabtu. Mana sama. Mana kalau sekira terjemah mana sama aja. Darabtuhu, saya telah pukul dia. Saya telah pukul dia. Ni ya, darabtuhu, saya telah pukul dia. Yang di sini kepada dia saja saya pukul. Kepada dia saya pukul. Dan di sini akan bagaimana apa? Saya telah pukul dia, tapi ada juga saya pukul orang lain lagi. Ada juga saya pukul orang lain lagi. Tapi sini iyahu darabtu, kepada hanya dia saja saya pukul. Hanya dia saja saya pukul. Yang lain saya tak pukul. Saya pukul dia seorang saja. Tapi kita jangan ambil contoh darabalah, pukullah. Kita contohkan mengajar ke apakah contoh. Kita contohkan satu misal lagi untuk dhamir mansub muttasilnya, allamtuhu. Allamtuhu, saya mengajar dia. Saya telah mengajar dia. Saya telah mengajar dia. Jadi tengok. Dan tidak mananya saya tak mengajar orang lain. Mengajar orang lain lagi, ramai lagi. Tapi di sini kalau dhamir mansub munfasil ada mana lain. Contoh iyahu. Iyahu allamtu. Iyahu allamtu, kepada hanya dia saya mengajar. Hanya dia saja saya mengajar. Mananya belajar saja seorang tu je, yang lain tak ada. Saya mengajar dia seorang je lah, yang tak mengajar lain. Tapi kalau di sini kita cakap allamtuhu, saya mengajar dia. Mengajar dia, tapi ada juga mana, ada juga maksud saya mengajar orang lain lagi. Dan di sini iyahu allamtu. Iyahu, hanya dia saja yang saya mengajar. Mananya saya mengajar seorangnya, yang lain-lain tak mengajar. Tuan-tuan, kita boleh faham ya? Ni sekarang kita sudah belajar dua, dhamir marfu' muttasil, dhamir mansub muttasil, dan dhamir marfu' munfasil, dhamir marfu' muttasil. Yang lain-lainnya semuanya. Dan kita hanya ada satu lagi saja, dhamir majrur. Dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur tak ada munfasil ya. Ada satu saja majrur. Contohnya li, lana, apa itu? Laka, lakuma, lakum. Semuanya li, lana, laka, lakuma, lakum, laki, laki, lakuma, lakunna. Lakunna untuk kamu semua, untuk kamu perempuan semua. Lepas tu lagi apa? Lahu. Lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Ini saya tengok 14 dah. Li dengan lana adalah mutakallim, dan mutakallim itu apa tuan-tuan? Tadi
saya sudah cakap mutakallim adalah orang yang bercakap, saya ataupun kami, saya ataupun kami. Laka sampailah lakuma adalah hadir. Hadir muzakkar. Jadi orang yang kedua tapi lelaki. Untuk guna untuk lelaki. Laka. Laka, lakuma, lakum. Daripada laki sampailah lakunna adalah hadir muannas. Hadir muannas. Laki kamu, untuk kamu seorang perempuan. Lakuma untuk kamu berdua perempuan. Lakunna untuk kamu ramai-ramai perempuan. Jadi lepas tu orang yang ketiga. Bahasa Melayu kita cakap orang yang ketiga lah. Lahu untuk ghaib. Ghaib muzakkar. Ghaib muzakkar. Jadi untuk dia lelaki, untuk dia lelaki. Laha. Susunan kita macam ni lah untuk kita mudah fahamnya. Ni ghaib muannas. Muannas. Muannas untuk dia perempuan. Lahu untuk dia seorang lelaki. Lahuma untuk dia dua orang lelaki. Lahum untuk mereka lelaki, ya. Ini sajalah, dia hanya ada apa? Ada dhamir. Ini dhamir majrur muttasil. Dhamir majrur hanya muttasil satu saja, tak ada munfasil macam marfu, dan juga tak ada mansub munfasilan. Dia tidak ada munfasilah. Contoh mansub kita ada muttasil dengan munfasil. Marfu kita ada dua, ada muttasil dengan munfasil. Tapi majrur ada satu saja, majrur muttasil. Dia kena sambung ni. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Dan juga dia tu kira mudhaf ilaih juga. Kalau kita boleh kita sebut jar majrur. Kalau kita tak mau kita cakap mudhaf ilaih. Itu boleh panggil dua-duanya, ya. Ini sajalah tuan-tuan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Safari kami ada sedikit sibuk. Baiklah, insya-Allah. Jadi pada pagi ni Ustaz Farid dia ada hal sikit. Jadi mungkin kelas tasrif kita akan ditunda lah. Mungkin besok Ustaz Farid akan ada untuk mengajar kita tasrif. Jadi sampai situ saja kelas kita untuk pagi ni. Saya selaku pengajar beserta Ustaz Omar ingin meminta maaf kalau ada salah silap. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada diri kami sendirilah. Jadi minta maaf atas segala kesilapan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.